Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Pulau 8 akan membentangkan isu wanita dan perkahwinan. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya dan rakan-rakan terlebih dahulu. Saya Atia Syahira binti Maksa'ad, rakan saya Nur Aini binti Zaini, Nur Azila Azwa binti Muhtarudin, Nur Hazikah binti Umar Khairul, dan Nur Alibatul Fakihah binti Rosni. Okey, saya akan mulakan dengan pengenalan terlebih dahulu. Okey. Isu-isu yang mempengaruhi wanita dalam perkahwinan membawa tantangan dan juga peluang dalam zaman moden di Malaysia. Etika memainkan peranan penting dalam mengenali masalah-masalah ini. Contohnya, isu seperti kesihatan, wang dan tanggungjawab perkahwinan dilihat melalui cara pandang etika. Hak individu, kesesamaan dan perlakuan adil pula membentuk nilai-nilai yang penting dalam perkahwinan. Kajian ini membincangkan setiap isu dari sudut etika, menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip moral membantu kita menghadapi masalah-masalah ini dengan cara yang betul. Dengan memahami isu-isu dengan pandangan etika, kita dapat membina hubungan yang seimbang, adil dan penuh menghormati. Pendekatan ini membantu memperkukuhkan keharmonian dan dalam perkahwinan, membina hubungan yang kuat dan penuh makna dalam masyarakat yang semakin pelbagai dan berubah-ubah. Okey, saya akan serahkan kepada rakan saya untuk pembentangan selanjutnya. Baik, saya akan menerangkan analisis isu. Yang pertama, masalah kesihatan. Ia berpunca daripada masalah kesuburan. Menurut Cosmo pada 11 Januari 2022, tindakan seorang suami beri ukutan mahu bercerai sekira isterinya tidak mengandung. Ini merupakan bukti bahawa isu ketidaksuburan ini tidak perlu dipandang remeh. Merujuk ke Bali pada tahun 2016, satu statistik yang menunjukkan kadar kehamilan negara kita telah jatuh mendadak ke tahap yang paling rendah. Hal ini terjadi kerana faktor usia, hormon, berat badan, tahap kesihatan, pemakanan, pekerjaan dan gaya hidup. Yang kedua ialah penderitaan fizikal. Ia berpunca daripada sikap panas badan dan cemburu. Menurut utusan Borneo Online pada 7 Ogos 2021, mendapati ada seorang suami menggukut mahu membunuh isterinya dengan menggunakan parang sebelum bertindak menumbuk di bahagian pinggang kerana cemburu. Menurut kajian yang dibuat pada tahun 2014 oleh Pusat Penyelidikan Wanita dan Gender iaitu Kanita di Universiti Sains Malaysia, 9% daripada wanita yang pernah berpasangan di Semenanjung Malaysia mengalami keganasan rumah tangga pada suatu ketika dalam hidup mereka. Perkara ini boleh juga terjadi disebabkan perselisihan faham, kecanduan dadah dan pengaruh alkohol. Okey, baik. Yang ketiga, pengabaian tanggungjawab berpunca daripada mengabaikan nafkah batin. Menurut Cosmo pada 28 November 2020, isteri derita 7 tahun tanpa nafkah batin. Sekiranya seorang isteri berkeinginan kepada nafkah batin, maka wajib bagi suami untuk menunaikannya. Jika suami gagal untuk memberi nafkah batin tanpa sebab, hukumnya adalah berdosa dan menganiaya isterinya. Ini akan menyebabkan isteri berasa dirinya kurang disayangi, rumah tangga akan tidak harmoni dan boleh mengakibatkan perceraian. Okey, yang keempat ialah masalah poligami. Ia berpunca daripada tidak berlaku adil. Menurut Cosmo pada 26 Ogos 2023, isteri memilih untuk bercerai dengan suaminya setelah 3 tahun dimadukan kerana tidak tahan sikap suaminya yang tidak boleh berlaku adil. Berdasarkan data dari Sister in Islam, mendedahkan 23% daripada keseluruhan kes cerai disebabkan oleh poligami. Hal ini terjadi kerana suami tidak menyediakan nafkah zahir dan batin secara sama rata. Sebaiknya suami perlu bersikap adil, menghormati, bertimbang rasa dan tidak boleh menzahirkan perbuatan yang boleh menyinggung perasaan isteri ketika berpoligami. Yang kelima, isu ketidaksefahaman. Ia berpunca daripada tidak sekufu. Menurut Cosmo pada 8 November 2022, tiada persefahaman antara suami isteri berpunca utama rumah tangga tidak bahagia. Sebagai contoh, tidak sehaluan dalam cara pemikiran, gaya yang berbeza, harta dan juga pangkat pekerjaan. Perkara ini turut
turut dipersetujui oleh pakar perunding kaunselor kekeluargaan dan perkahwinan yang berpandangan bahawa wanita maupun lelaki digalakkan untuk memiliki pasangan yang setaraf demi menjamin keharmonian rumah tangga. Jika pemikiran serupa, perbelahan ataupun pergaduhan sesama pasangan pasti tidak akan berlaku. Analisis isu yang keenam adalah berkaitan dengan, iaitu isunya adalah wanita sebagai pemimpin ataupun ketua keluarga. Okey, punca ataupun sebab wanita menjadi pemimpin atau ketua keluarga ni adalah disebabkan oleh suami tidak bekerja. Okey, seperti yang kita lihat di sini, iaitu menurut Pertubuhan Pertolongan Wanita iaitu WAO, di mana telah menerima sebanyak 1474 kes berkaitan dengan sikap suami yang telah mengabaikan tanggungjawab mereka sebagai ketua keluarga. Segala-galanya dia lepaskan kepada isteri. Dia tiada usaha untuk mencari kerja semula, dan dia lebih suka untuk menganggur. Dia duduk di rumah dan tidak memberi nafkah kepada isterinya. Kes ini telah meningkat sepanjang tahun sebanyak 70%. Okey, seterusnya analisis isu yang ketujuh ialah isu penderaan mental. Okey, hal ini berpunca disebabkan stres. Okey, menurut Harian Metro, wanita yang biasanya terlibat dalam isu penderaan mental atau stres ni adalah wanita yang berkejaya, di mana mereka ni adalah golongan yang majoritinya mengalami tekanan dan juga stres. Okey, sebab apa saya cakap macam ni? Sebab apabila seseorang wanita tu berkerjaya, di mana dia ada komitmen dia dalam pekerjaan dia sendiri, dan dia perlu ada juga satu lagi komitmen untuk keluarga dalam satu masa. Wanita ini akan mengalami depression, di mana bila ada satu masa di mana kalau rumah selera, di mana anak-anak masih kecil mainan berteraburan, di situ akan menyebabkan dia mengalami stres yang melampau, dan sampai satu tahap boleh menyebabkan depression, di mana suami pun bekerja, dia pun bekerja, pagi pun dia mesti kena bangun awal untuk menyiapkan makanan untuk suami, untuk anak. Kemudian di balik kerja, dia perlu menyiapkan rumah, mengemas rumah, menyelesaikan masalah-masalah di rumah, mengurus anak-anak dan juga suami. Jadi hal ini menyebabkan wanita mengalami stres. Ini berlaku dari sebabkan setengah suami ni ataupun segelintir suami ni sering menggunakan kuasa veto mereka, dan juga mereka telah menyalahgunakan kuasa. Okey, sebagai contohnya, di mana suami ni dia rasa, aku suami, akulah ketua keluarga, jadi kau kena ikut cakap aku, kau isteri, kau kena patuh perintah aku, kau kena ikut cakap aku. Itu adalah satu sikap yang salah ya. Majoritinya di Malaysia ni ramai suami yang telah menyalahgunakan kuasa mereka sebagai ketua keluarga. Mereka seolah-olah telah menganiaya isteri mereka sendiri dan tidak membantu. Hal ini telah menyebabkan isu penderaan mental dari segi mental, di mana wanita ni tadi, isteri ni tadi, dia akan berasa stres dan juga depression dalam rumah tangga mereka. Analisis isu yang ke-8 pula adalah berkaitan dengan isu pasangan curang. Okey, punca ataupun sebab dia adalah disebabkan godaan di tempat kerja lah. Okey, untuk isu ni biasanya berlaku kepada wanita yang menjadi suri rumah. Okey, hal ini kerana apabila dia merupakan suri rumah, dia tiada pendapatan tetap, di mana pendapatannya hanyalah bergantung kepada jumlah yang suaminya bagi, iaitu sebagai nafkah lah dari segi kewangan yang suami dia berikan. Okey, contohlah kalau suami dia hanya memberikan sebulan 100 sahaja untuk isteri, dan dalam 100 itu isteri ni dia sebagai suri rumah, jadi 100 tu dia mungkin akan gunakan untuk perkara yang lebih penting. Jadi hal ini, isu pasangan curang ni, di mana suami ni dia bila dia bekerja dan dia jumpa rakan-rakan sekerja dia, perempuan lah, yang bersolek, cantik kan, berpakaian yang menarik, perwatakan menarik kan, dan dari segi solekan, dari segi wangian. Jadi di situ lelaki ni dia mula rasa, perempuan di sini cantik lah, perempuan kat tempat ni, tengok pakaian dia, tengok rupa dia, tengok makeup dia, berhias cantik. Isteri aku kat rumah, tengoklah bila balik pun serabai, tak ada pun nak makeup ke, tak ada nak berpakaian yang berperwatakan menarik, berpakaian yang cantik-cantik kan. Jadi dia fikir macam tu. Jadi hal ini menyebabkan lelaki ni tadi dia akan berasa
dia akan mewujudkan isu curang lah, yang menyebabkan dia akan curang dengan perempuan lain bila dia rasa isteri dia dah tak cantik dah. Dia rasa perempuan kat tempat ni cantik, isteri dia tak cantik. Okey, hal ini menyebabkan wanita ni, isu wanita ni berlaku lah. Mana isu pasangan curang ni berlaku terhadap wanita ni tadi. Wanita ni apabila dia menjadi suri rumah, dia tidak ada duit dia hanya bergantung pada suami, maka dia dia tak ada pendapatan, di mana dia tak ada duit untuk beli alat solek, alat makeup. Yalah, makeup pun sekarang semua mahal-mahal kan. Harga foundation ataupun krem muka pun mencecah ratusan ringgit untuk satu saja, satu botol tu. Jadi kalau contoh suami memberi hanya 100 sebulan, ini tidak mencukupi untuk isteri ni untuk mempercantikkan diri dia, untuk membeli pakaian yang cantik-cantik, yang mahal-mahal. Yalah, kalau baju pun dah sampai yang cantik-cantik macam contoh dress kan, ataupun pakai pakaian yang berjenama pun, kita tengok sekarang baju sahaja pun mencecah hampir RM100 juga baju sahaja. Jadi hal ini menyebabkan isu ni berlaku kepada wanita, di mana wanita ni dia menjadi suri rumah dan dia tiada pendapatan. Dan suami berasa di tempat kerja dia wanita cantik-cantik. Yalah, di tempat kerja dia wanita-wanita ni, mereka ni ada duit sendiri, ada pendapatan sendiri, ada gaji mereka yang tetap. Jadi mereka mempunyai wang yang cukup untuk mereka mempercantikkan diri mereka dari segi solekan yang produk-produk yang mahal, yang berjenama. Analisis isu yang ke-9 pula ialah campur tangan keluarga pasangan. Okey, hal ini berpunca ataupun sebab daripada tidak menjaga aib pasangan itu sendiri ya. Okey, contoh campur tangan keluarga ni di mana apabila berlaku sesuatu pergaduhan, sama ada kecil ataupun besar dalam sesebuah keluarga ni, apabila berlaku sebarang masalah, masalah kecil ataupun besar, si suami ni mulalah bercerita. Contoh kalau kita boleh tengok sekarang ni, di mana setengah orang berkahwin, baru-baru berkahwin, dia tak ada rumah sendiri lagi. Jadi bila dia tak ada rumah sendiri, mereka ni duduk di rumah mak mertua. Orang kata menumpang. Contohlah seorang lelaki ni dia berkahwin, kemudian dia membawa isteri ni duduk sekali dengan ibunya satu rumah. Okey, dalam isu ni di mana wanita dia kena bangun awal, dia kena siapkan sarapan kan. Kalau tak masak nanti mak mertua cakap pemalas lah, apalah. Nanti bila mak contoh pergi makan luar ke, tak bawa mak mertua sekali pun dah jadi isu. Yelah, kadang gaji pun tak cukup, kita nak bawa mak mertua kita semua sekali satu family tu untuk keluar makan. Jadi kita keluar saja berdua dengan suami, wanita ni keluar dengan suami dia pun jadi isu juga. Jadi dalam kes ni pun dia menyebabkan campur tangan keluarga pasangan. Contohlah isteri ni sakit ke apa ke, kadang-kadang terdapat suami dia lagi menjaga hati ibunya daripada isterinya sendiri, di mana bila isterinya dalam keadaan sakit, demam dan tidak sihat dan sebagainya, jadi isteri ni dia memerlukan lebih masa lah untuk rehat, untuk tidur, untuk tidaklah hari-hari bangun awal. Ada masa dia macam tak bangun lambat sikit, dalam pukul 9-10 pagi baru bangun sebab dia mungkin berasa sakit kepala dan sebagainya lah. Kemudian mak mertua ni tadi bercampur tangan. Mana bertanya, kenapa tak keluar lagi, kenapa tak keluar bilik, dah pukul berapa, kenapa tak bangun dan sebagainya. Kemudian suami dia tadi bercakap, dia ni tak nak bangun lagi lah mak, dia tak nak masak lah. Betul, suami ni pun mengadulah macam-macam kat ibunya tentang mak, tentang isteri. Betul, bila bergaduh sikit ceritalah, isteri dia ni pemalas lah, isteri dia ni macam ni lah, cakap kat mak macam ni, komplain keluarga kita. Pasal contohlah isteri bila dia bagi pendapat pada suami, dia meluahkan, di mana dia kata contoh isteri cakap saya nak duduk rumah lain, saya nak duduk asing, saya tak nak duduk sini. Kemudian suami ni tak bersetuju. Kenapa awak nak duduk asing? Kemudian dia bercakaplah kat mak dia, ni isteri tak nak duduk sini lah, tak nak duduk dengan mak, isteri nak duduk rumah sendiri, suruh saya menyewa lah apa semua, isteri tak faham kewangan saya lah dan sebagainya. Jadi hal ini menimbulkan sikap buruk sangka keluarga pasangan ni terhadap isteri. Hal ini menyebabkan lakunya perselisihan faham di antara kedua-dua belah pihak. Analisis isu yang terakhir, iaitu analisis isu yang ke-10 adalah isu isteri kuat membebel. Okey, punca ataupun sebab adalah disebabkan oleh suami, mana suami ni dia tidak membantu isterinya lah. Hal ini menyebabkan isu kuat membebel ni, isu isteri kuat membebel ni berlaku. Okey, isu ni berlaku adalah contohnya di mana isteri
dalam keadaan yang penat, mengurus anak, mengurus keluarga, memasak, membasuh pakaian dan sebagainya. Namun suami kadang pakaian pun ditinggal macam tu je, seolah-olah macam isteri ni orang gaji, kena kutip pula. Jenis contoh bakul dah disediakan, tetapi suami ni lepas dia macam pakaian-pakaian kotor dia tinggal atas katil sikit, dia tinggal kat sofa, dia main campak-campak aje. Dari segi makan, okey, contoh bila suami ni dah makan kemudian ditinggal, bukan ditinggal di sinki, ditinggal di tempat dia makan saja. Contoh dia makan depan TV, dia dah makan ditinggal. Contoh dia dah makan dekat atas sofa ke, sambil duduk atas sofa dia makan ditinggal. Hal ini menyebabkan isu isteri kuat membebel, di mana isteri berasa tertekan, di mana dia dah kemas rumah. Lagi-lagi kalau isteri tu bekerja lah, isteri tu kerja, penat-penat kerja, kemudian diurus anak lagi. Hal ini menyebabkan isteri dia menjadi kuat membebel. Menurut pakar motivasi dan kaunseling, iaitu kebanyakan lelaki di Malaysia ni dia memilih untuk keluar dari rumah apabila mendengar isteri dia ni mula membebel. Okey, macam kita pernah tengok bila isteri membebel, bising-bising berkaitan dengan apa yang berlaku. Majoriti lelaki bila dia dengar je isteri dia dah bebel beletih, dia ambil kunci, dia start motor ataupun start kereta, dia keluar, dia lepaklah kedai mamak ke kedai-kedai makan. Hal ini menyebabkan isteri dia berasa lagi sakit hati, lagi geram. Sepatutnya dia mendengar lah apa yang isteri tu nak cakap, tapi tidak. Di mana lelaki ni tadi dia sanggup berseronok bersama kawan-kawan, siap call kawan-kawan lagi, okey aku tunggu kat kedai ni, okey kita lepak lah kat kedai ni dan sebagainya. Sedangkan dia dah buat salah kat rumah tadi. Hal ini menyebabkan isu isteri ni kuat membebel. Kadang perempuan ni dia bukannya nak membebel pun, tapi bila dia penat, bila kerja dia tu tak dibantu, jadi hal ini menyebabkan dia membebel. Dari segi membebel itulah dia dapat meluahkan apa yang dia rasa, apa yang dia hadap, apa yang dia rasa, apa yang dia nak cakap lah, berkaitan apa yang dia tak puas hati melalui membebel tu tadi. Sebab itulah dia suka membebel. Ini adalah merupakan isu-isu yang berlaku, isu wanita lah di dalam rumah tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nohazika binti Muhammad Khairun, Memetri ID 23066630. Okey, saya akan teruskan kepada penyelesaian isu bagi analisis isu yang telah dinyatakan oleh sahabat saya tadi. Okey. Penyelesaian isu bagi masalah kesihatan mental disebabkan mandul ini mempunyai banyak cara penyelesaian, iaitu tidak perlulah suami isteri ini bergaduh hanya disebabkan masalah kesihatan yang dialami. Ianya hanya perlu kepada etika kerajinan dalam usaha mendapatkan zuriat. Hal ini dengan cara suami isteri ini, iaitu membuat pemeriksaan ujian kesuburan. Seperti lelaki membuat pemeriksaan tersebut untuk mengetahui akan kualiti sperma yang dihasilkan, dan jika ianya bagus, ia boleh melanjutkan kepada rawatan kesuburan bagi wanita, iaitu sama ada dengan membuat ujian IUI ataupun ujian IVF. Ujian IUI ini adalah di mana sperma yang sihat ini diletakkan ke dalam rahim isteri semasa berlakunya pengoverman, iaitu waktu subur bagi isteri, manakala ujian IVF ini pula iaitu telur dikeluarkan daripada ovari dan disenyawakan dengan sperma dalam makmal untuk menghasilkan embrio. Apabila embrio ini terhasil, ianya diletakkan dalam rahim. Okey, dengan penyelesaian bagi isu ni, tidak perlulah nak dikatakan di situ, tidak perlulah suami isteri ni bergaduh hanya sebabkan masalah kesihatan. Sedangkan daripada masalah kesihatan itu banyak penyelesaian-penyelesaian lain yang kita boleh buatkan, iaitu dengan cara-cara yang telah nyatakan tadi. Okey, seterusnya penyelesaian isu bagi penderitaan fizikal yang berlaku disebabkan sifat panas baran suami itu sendiri akibat cemburu terhadap pasangan. Ini boleh diselesaikan dengan cara suami isteri itu mestilah memupuk akan perasaan kasih sayang, bersifat sabar, boleh bertoleransi serta mewujudkan kepercayaan antara satu sama lain. Hal ini kerana apabila wujud nilai etika tersebut, ianya dapat mengelakkan daripada suami ini membuat keputusan terburu-buru sehingga membawa kepada penderitaan fizikal terhadap isteri. Apabila wujud nilai etika seperti toleransi dalam suatu hubungan, suami isteri ini boleh berbincang dan sekiranya perkara yang terjadi itu disebabkan isteri itu nusyus, maka suami ni boleh menasihati mereka, dan jika mereka ni berdegil, suami boleh memulaukan isteri daripada tempat tidur, iaitu memisahkan daripada tidur sekali. Dan jika mereka ni masih berdegil melakukan hal tersebut, suami boleh memukul isteri hanya dengan tujuan untuk memberi pelajaran dan bukanlah kepada kemudaratan. Tetapi bagi suami yang bersifat panas baran ni, tidak
dapat memupuk nilai etika dalam diri sehingga melakukan penderaan fizikal yang membawa kepada kemudaratan isteri, maka isteri tadi boleh mengambil tindakan iaitu dengan membuat laporan polis serta pejabat agama, iaitu pejabat agama Islam. Kemudian membawa kepada pemeriksaan di hospital dan klinik. Okey. Apabila suami ni membuat penderaan fizikal lagi terhadap isteri ni boleh menggunakan segala dokumen dan bukti yang ada tadi bagi memilih kepada pembubaran perkahwinan, sama ada secara talak ataupun fasakh. Jadi di sini pentingnya bagi nilai etika untuk mengelakkan daripada berlakunya penderaan fizikal terhadap isteri. Bagi penyelesaian isu yang ketiga pula, iaitu pengabaian tanggungjawab terhadap nafkah batin, adalah dengan suami isteri itu memahami akan nilai etika tanggungjawab dalam perkahwinan, iaitu memenuhi akan hak yang diperlukan oleh pasangan masing-masing. Jika suami ini tidak melakukan tanggungjawab, iaitu melaksanakan nafkah batin yang diperlukan isteri, di dalam hukum kekeluargaan Islam terdapat hukum illa, iaitu apabila suami ini bersumpah tidak mahu bersama isteri dan berlalu tempoh 4 bulan, para ulama ni berpendapat bahawa isteri ini berhak untuk menuntut diberikan nafkah batin ataupun diceraikan. Sekiranya isteri meminta untuk diceraikan tetapi suami enggan menceraikan, sedangkan suami itu masih lagi tidak mahu melaksanakan tanggungjawabnya, maka hakim mahkamah syariah boleh menceraikan mereka. Hal ini kerana jelas suami ini sengaja membuat penderaan kepada isteri dari sudut batiniah serta telah melakukan dosa besar kerana tidak melakukan tanggungjawabnya. Bagi penyelesaian isu masalah poligami, iaitu suami tidak berlaku adil, adalah dengan suami mestilah mempunyai ilmu pengetahuan agama yang cukup sebelum berpoligami serta mendapatkan kelulusan daripada pihak mahkamah, iaitu dengan syarat suami ini mestilah memberi alasan kenapa mahu berpoligami, sama ada isteri mempunyai masalah kemandulan setelah mencuba pelbagai cara tetapi masih gagal, ataupun disebabkan isteri mempunyai masalah kesihatan seperti mempunyai penyakit yang boleh membahayakan nyawa isteri dan juga anak sekiranya isteri mengandung, ataupun disebabkan isteri itu mempunyai kecacatan akal. Syarat yang kedua ialah suami mestilah membuktikan kemampuannya dalam menanggung nafkah kepada semua pihak yang berada di dalam tanggungannya, iaitu isteri-isteri dan juga anak. Syarat ketiga ialah suami ni mestilah memberi layanan yang sama rata kepada semua isteri, iaitu adil dari semua aspek tanpa memberatkan sebelah pihak, iaitu dengan menyediakan tempat tinggal, memberi nafkah dan sebagainya. Syarat keempat adalah dengan membuktikan bahawa dengan berpoligami itu tidak akan mendatangkan darar syar'i kepada isteri-isteri sama ada menyentuh nyawa, akal fikiran, tubuh badan dan juga agama. Dan syarat yang kelima adalah dengan poligami yang dicadangkan itu tidak akan merendahkan taraf kehidupan yang telah dinikmati dan dijangkakan oleh isteri yang sedia ada atau orang-orang yang terletak di bawah tanggungannya, iaitu seperti sebelum adanya perkahwinan kedua disebabkan poligami, isteri pertama dan anak-anak hidup selesa, tetapi apabila adanya isteri kedua, taraf hidup isteri pertama dan anak-anak menjadi rendah seperti miskin. Oleh itu, dalam menyelesaikan masalah ini, mestilah mempunyai nilai etika tanggungjawab dan adil dalam berpoligami. Penyelesaian isu yang seterusnya iaitu ketidaksefahaman disebabkan tidak sekufu. Ianya boleh diselesaikan dengan cara wanita ni memilih pasangan yang boleh menenangkan hati, boleh membina keselasian antara pasangan serta boleh bertolak ansur. Hal ini kerana apabila tiada nilai etika tersebut, ianya boleh membawa kepada keruntuhan dalam sesebuah keluarga. Selain itu, wanita ni boleh memilih pasangan yang sekufu, iaitu sama ada dalam aspek keagamaan, pekerjaan, fizikal serta pemikiran. Seperti contoh dalam aspek keuangan ataupun pekerjaan, suami isteri ini mempunyai pendapatan yang lebih kurang sama ataupun pendapatan suami ini melebihi daripada pendapatan isteri. Hal ini dapat mengelakkan daripada suami ini menggunakan duit isteri. Dari aspek status sosial pula, suami isteri itu mestilah datang daripada keluarga yang mempunyai status sosial yang sama seperti sama-sama kaya ataupun sama-sama sederhana. Dan dari aspek ideologi pula, iaitu mempunyai pendapat dan juga matlamat yang sama dalam suatu perhubungan. Jadi setakat itu saja daripada saya. Saya serahkan kepada next presenter. Perbincangan tentang penyelesaian isu yang seterusnya, iaitu wanita perlu pandai membawa diri. Yang pertama iaitu wanita perlu menghormati keluarga pasangan
termasuklah wanita ini perlu menghormati ibu, ayah, ipar dan sebagainya. Yang kedua iaitu seorang isteri ataupun wanita ini tidak perlu masuk campur dalam urusan keluarga pasangan. Sebagai contoh, seorang isteri tidak layak untuk masuk campur urusan keluarga mertua. Sebagai contoh, dari segi harta pusaka, soal jodoh atau pergaduhan antara keluarga mahupun ipar-duai. Isteri tidak layak untuk masuk campur hal urusan peribadi keluarga suami. Hal ini berkait rapat dengan permasalahan etika kerana seorang isteri atau menantu hanyalah sebagai orang luar dan tidak ada hak sama sekali untuk masuk campur. Sebagai contoh, hal harta pusaka, soal jodoh atau pergaduhan antara keluarga mahupun ipar-duai. Okey, seterusnya. Wanita perlu ada wang simpanan dan perlu bekerja. Yang pertama, wanita perlu ada wang simpanan sendiri. Kerana apa? Kerana seorang wanita mahupun isteri ini mampu untuk menampung kehidupannya jika berlaku hal-hal yang tidak diingini seperti kematian atau kemalangan melibatkan suami. Yang kedua iaitu wanita perlu bekerja. Sebagai contoh, jika seseorang wanita itu bekerja, maka wanita itu tidak terlalu mengharapkan wang suami semata-mata. Seterusnya, wanita perlu independen. Mengapa kita mengatakan sebegitu? Kerana seorang wanita mahupun seorang isteri ini perlu independen kerana jika mereka independen, bermaksud mereka mampu untuk menyelesaikan tugasan mahupun permasalahannya sendiri tanpa mengharapkan suami atau orang lain semata-mata. Sebagai contoh, seorang wanita ataupun isteri ini dia pandai untuk memandu kenderaan ataupun bertukang. Kerana apa? Kerana jika kita seorang wanita ataupun isteri ini tidak pandai memandu kenderaan, ia akan menjadi satu kesusahan untuk ke mana-mana atau perkara kecemasan. Sebagai contoh, jika berlaku kemalangan yang melibatkan suami dan isteri tidak pandai untuk memandu kenderaan, hal ini menjadi sangat rumit dan sangat bermasalah kerana tidak pandai untuk memandu. Jadi di sini saya ingin menekankan wanita perlu pandai memandu kenderaan ataupun bertukang. Sebagai contoh yang lain iaitu wanita mampu berdikari kerana tidak menjadi masalah baginya untuk meneruskan kehidupan jika suaminya meninggal atau berjauhan. Hal ini berkait rapat dengan etika kerana jika seorang wanita itu mampu untuk independen ataupun dikatakan mampu untuk menguruskan hal-hal hariannya, maka tidak menjadi masalah baginya untuk menyelesaikan tugasan harian, untuk menyelesaikan tanggungjawabnya. Wanita perlu ada wang simpanan dan perlu bekerja. Kenapa saya berkata demikian? Kerana wanita itu jika ada wang simpanan sendiri, mereka mampu untuk menampung kehidupannya jika berlaku Wanita perlu memilih suami yang memahami dan bertolak ansur.
Kerana apa? Kerana jika wanita itu memilih suami yang memahami dan bertolak ansur dan bertanggungjawab. Sebagai contoh, suami membantu isteri menyelesaikan tugasan tanggungjawabnya. Di sini saya ingin memberi contoh situasi. Jika satu pasangan itu, isterinya bekerja sebagai guru dan suaminya sebagai seorang peniaga, maka menjadi permasalahan di situ jika jika isterinya tidak mampu untuk menyelesaikan tugasan tanggungjawabnya kerana hal berikutan dengan bekerja, bersangkutan dengan kerja. Di sini kita perlulah untuk memilih suami yang bertanggungjawab dan memahami, kerana jika suami bertanggungjawab dan memahami, dia akan membantu meringankan beban si isteri. Okey, yang kedua, suami mampu bertolak ansur dengan isteri. Di sini kita boleh lihat sebagai contoh, suami tidak marah isteri jika tidak masak kerana isteri demam. Hal ini berikutan kerana jika isteri demam, suami tidak akan marah kerana pada pendapat saya, hal ini sangat bersangkutan dengan etika seorang wanita. Kerana apa? Kerana jika wanita itu dia sakit atau demam, ataupun seseorang individu itu dia sakit ataupun demam, dia tidak akan larat untuk membuat kerja tugasan harian. Jadi di sini amatlah penting suami yang bertolak ansur dengan isteri. Selain itu, sekian dari saya. Kesimpulan daripada pembentangan ini, penting seseorang wanita itu mempunyai nilai etika serta memilih pasangan dengan memberi tumpuan pada nilai-nilai dalam aspek etika seperti saling menghormati dan saling bertoleransi. Nilai-nilai ini membentuk dasar hubungan perkahwinan yang seimbang dan bermakna. Dalam era kemajuan ini, ciri-ciri ini bukan sahaja untuk memupuk hubungan yang kukuh, tetapi juga membentuk masyarakat yang beradab dan bermoral tinggi dengan menekankan etika dalam pemilihan pasangan. Wanita memberi jaminan kepada suatu hubungan yang didasarkan kepada nilai-nilai kesetaraan dan kepercayaan, membina asas yang kukuh untuk membentuk masyarakat yang mempromosikan nilai-nilai yang luhur dan moral yang tinggi dalam konteks perkembangan zaman. Nilai kesetaraan ni dia nilai sama rata antara wanita dan lelaki. Tanggungjawab tu kena sama rata. Sekian daripada saya.